Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak terangkan mengenai kenapa perlu ada catatan TOV, kenapa perlu ada ETR. Ramai yang tak tahu fungsi TOV dan ETR ni. Okay, TOV tu apa? Take off value. Okay, kalau dulu dalam peperiksaan kita tahulah take off value tu daripada markah hujung tahun. Okey. Tapi ada yang tak tahu sebenarnya untuk uh, pentasiran bilik darjah pun kita boleh ambil take off value. Okey. Take off value dia sama jugalah. Cuma dalam bentuk tahap penguasaan. Okey. So daripada TOV kita tu kita nak rancang ETR. Kenapa kena rancang ETR? Penting sangat ke ETR ni? Ya penting sebab kita nak isi borang keberhasilan. Okey, kita nak isi borang keberhasilan. Kita nak ambil ATR tu supaya kita boleh letakkan nilai yang betul dalam target kita tu berdasarkan kepada TOV yang tu. TOV tu data sebenar dari tahun lepas, kita tak boleh tipu. Okey, so kita tengok ni contoh saya bagi nah. Contoh saya bagi bila kita isi rekod perkembangan murid yang saya dah inovasikan ni, sebab ada yang tak mau TOV ETR tu, kata kan, sebab letih nak cari TOV, nak korek dari tahun lepas lagi. Kadang tahun lepas tu tak buat betul-betul pun. Kan tak kisahlah cikgu kalau cikgu tak buat betul-betul ke, cikgu yang tu buat betul-betul ke kan. Tapi kita ambil yang tu sebagai TOV kita. Take off value. Maksudnya sebab kita nak kena rancang ATR. Saya nak tak mau tunjuk mengenai template ni. Sebab saya rasa template ni mudah saja cikgu boleh faham sendiri. Isi. Okay. So ni TOV ni. Okay. Bila kita isi nama murid, TOV ni kita isi sendiri tau. Contohlah. TOV kita kena isi sendiri. Contoh saya tak pandai reka tau sebab tak tahulah, memang sifat kot. Saya memang tak suka nak mereka. So saya kena isi juga walaupun dalam ni main-main, tapi saya kena isi juga data tu supaya saya boleh terangkan mengenai itu. Okey. Kita bagi nama lah, hentam je lah nama kan. Okay, contohlah 3 murid cikgu 12 orang lah contohlah. Okay. So saya ni memang jenis tak tahulah, memang fashion saya kena buat dari mula juga. Okay. Okay, ini seperti yang cikgu maklum, kalau dalam saya punya inovasi tu, benda ni kena isi sekali je, dia akan auto generate, dia akan kira dekat bawah ni satu. Yang kedua, dia akan naik semua dalam template ni, dia akan naik semua nama tu, dia akan naik. Dia akan naik secara auto generate kalau kita isi. Kita isi sekali depan tu je, okay. So dekat TOV ni pun dia akan keluar, okay. So daripada nama contoh Ami, TOV dia tahun lepas 3 contoh. Contohlah 3, mungkin kelas ni telah hujung lah kan. Okay. Okay, contohlah okay, seorang lah dapat 2. Kita tengok dia sini auto tau, dia auto. Asal ni kosong kan. Ni dia auto kira.
Okey, dia auto kira. So, sini 92%, sini 8. Kalau kita campur dua ni akan jadi 100%. Okey, so pelajar ada 12 orang, betul. Pelajar ada 12 orang. Okey, so TP kita, purata mata pelajaran yang kita capai hanyalah 3, TP 3. Okey, so berapa orang dapat TP 2? Seorang. Okey, 3 orang. So yang paling tinggi adalah TP 3. So daripada TOV ni adalah keputusan sebenar dari tahun lepas, contoh. So daripada TOV ni kita kena rancang ETR. ETR ni adalah kita sendiri. So kita copy dulu yang tu, kita pastekan kat sini. So yang 3 ni kita naikkan jadi 4. Ini kita sendiri, kita agak-agak Amin ni boleh kot 4 kan, macam tu kita agak-agak. Okay, Syafiq boleh 4. Sazwan mungkin dia tak boleh ni naik 5, bagi 4 dululah kan. Okay, Elisha bagi kekal 5 lah. Okay, contoh. Okay, Dayang 4. Okay, Nuri ni boleh bagi 4. Yes, okay. Susi ni kita nak juga tahun ni kita pulun nak bagi dia dapat 3. Okay, itu target kita. Okay, so ini ada target kita. Okay, dia auto generate di sini. So tak ada murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Okay, tak ada. So sekarang ni bila cikgu dah isi ni, cikgu pergi kepada keberhasilan. Okey, keberhasilan cikgu. Cikgu ada borang keberhasilan. Okey, sebelum tu saya nak terang dulu mengenai keberhasilan ni, template keberhasilan. Okey. Okey, macam mana nak isi? Okey, kita tengok. Okey, ini adalah borang keberhasilan yang cikgu selalu isi tu, awal tahun. Dan dalam bulan 6 dan bulan yang terakhir tu cikgu akan isi untuk keputusan penilaian pertama dan penilaian akhir kan. Okey, so sekarang ni dalam bulan 3 ni kita kena serah dulu sasaran kerja kita, tapi keputusan ni dah keluar keputusan pertengahan, baru kita letakkan berapa persen yang kita dapat. Ada pengiraan, bukan main hentam je kan, letaklah 90%, 40%, main agak-agak je kan. Tak boleh. Dia ada pengiraan di situ. Okey, saya terang. Okey, kita bagi besar. From beginning lah. Okey, itulah kepentingan dia TOV dan ETR. ETR tu adalah untuk kita isi dalam sasaran kerja ni. Bukan kita, okey, dalam sasaran kerja kita. Ini untuk PBD lah nah. Untuk yang lain tu nanti saya terang kemudian. Untuk khas untuk PBD dulu. Okey. Okey. Ini tak payah. Kita terus tengok okey ni. Okey. Ini sasaran berdasarkan PBD. Dia kata memastikan 26 daripada 33 orang. Okey, sekarang ni kita tengok pada kita punya kita murid kita ada 12. Okey. So target kita yang paling last, yang paling tinggi lah yang ni 8 orang ni. So 8 orang ni mesti mencapai TP 4. 8 orang ni. So kita punya dalam target kita memastikan 8 daripada 12 ni. Okey, memastikan. Okey. Okay, kalau kita buat dalam sasaran kita tu, dalam kita punya kolom sasaran tu, mana dah kolom sasaran? Ni. Okay. So dalam ni, kita kena tulis memastikan 8 daripada 12 orang murid mencapai TP 4. Okay, TP 4. Ni 8 daripada 12 ni target kita. 8 daripada 12 orang murid mencapai TP 4 tu target. Okey, ini evidence kita daripada evidence kita tunjuk pasal apa? Sebab apa? Sebab apa bagi target kita macam ni? Sebab kita rujuk kepada TOV. Okey, TOV kita dah nampak macam ni, kita dah rancang, kita boleh capai macam ni. Kita ada alasan-alasan kita kenapa murid-murid ni capai macam ni. Okey, so dia akan naik data. Data ni cikgu tak perlu isi. So kita pilih yang mana yang murid capai paling banyak. Okey, yang kita rasa target kita yang paling banyak. So 8 orang. So 8 orang ni lah kita punya sasaran. Okey, so sini kita akan tulis dalam sasaran kita. Di sini ni. Okey. Dalam ni, dalam sasaran kita ni, kita akan tulis yang tu tadi. Okey, ni.
Contoh, memastikan 8 daripada murid semua sekali ada berapa tadi? 12. 12 orang murid mendapat, murid tahun 3 wawasan mendapat TP. TP berapa tu 8 orang tu? TP 4. Tengok. TP TP 4. So 8 daripada 12 orang murid mencapai TP 4. Okey, contoh. Yang ni adalah sasaran kita. Okey. Sasaran kita. So, kita isi dalam ni. Kan? Isi dalam ni. Ini sasaran. Ini kita kena bagi dekat penilai kita. Okey, dekat penilai. Ini sasaran. Kita bincangkan dalam tu bawa evidence kita tu. Kata tahun ni murid kelas ni saya target akan dapat macam ni macam ni. Okey, kita tengok penilai kita kata apa. Kalau penilai kita kata awak cikgu tak target TP 5. Itu atas penilai. Kita bincanglah sama-sama. Okey, so bila dah dipersetujui kita letaklah sasaran kerja kita macam tu. Okey, kemudian bila pertengahan tahun, cikgu dah isi dah tu, TOV tu, pertengahan tahun, daripada laporan ni bila kita dah isi kan, yang ni kita dah isi, semua ni lengkap kan, dia akan naik auto generate di sini. Kita pula kena buat professional judgement di sini. Okey, contohlah Ali setelah daripada pertengahan tahun keputusan sebenar dia. Okey, Ami keputusan sebenar dia 3. Okey. 4 contoh. Kita ambil ni supaya saya senang nak ni. Okey. ATR ni. Okey, kita ambil ni. Okey, kita tengok pada laporan pertengahan dulu. Okey. So, kita pastekan dia. Okey, dia akan naik secara auto ni komen sebelah ni. So, sekarang ni Ami tadi, ini sasaran kita. Dia tak mampu capai, mungkin keputusan sebenar dia dapat 3 je untuk pertengahan tahun. Okay, yang ni pun sama 3 je. Okey, yang ni capai 4. Okey, yang ni pula turun jadi 4. Kan, contohlah pertengahan tahun tak habis tajuk lagi, kan? Yang ni kekal 3. Okey, lepas tu yang ni dia dapat 2 juga. Okey. Sekarang kita tengok pada yang ni. Okey. Sekarang ni dia kata 6 orang. Kita target 8, tapi yang capai yang sebenar dapat 6 saja. Okey, 6 saja yang capai yang sebenar. So, apa yang cikgu perlu buat dalam keberhasilan ialah pengiraan dia ada pengiraan. Okey, dia ada pengiraan, bukan main hentam saja. Okey. So, dalam pengiraan dia tadi kan kita target 8. Okey, daripada 12. Okey, saya nak terang yang tu je dulu. Mencapai TP 4. Okey. So, pencapaian sebenar pada pertengahan tahun yang capai TP 4 hanya 6. So, 6 daripada 33 orang murid telah mendapat keputusan TP 4. Target kita berapa? 8. So, bukannya kita bahagi dengan ni daripada 12. Okey. Target kita berapa? 8. So, kita tak per dengan 12. Kita per dengan 8. So, sini cikgu kena per dengan 8. Okey, cikgu capai yang sebenar dapat 6. Okey, pengiraan dia kena per dengan 8. 8 tu adalah target. Target tu yang kena ni. So, 6 bahagi 8. 6 per 8 darab 100. Okey, saya kira. 6. Okey, kita tengok kalkulator. Kalkulator ni. Okey, kita kira. Okey, 6 bahagi 8 sama dengan 75. Okey, 75% lah. Okey, so penilaian pertama cikgu di sini nanti setelah keputusan keluar dalam penilaian pertama ni cikgu kena letak 75.
75%. Itulah persen yang cikgu dapat tu, bukan cikgu main hentam je letak. Okey. Ni contoh. Lah tak jelas lagi kan. Penilaian pertama ni adalah keputusan pertengahan. Okey, pertengahan. So letaklah 75. Okey, letak 75 di situ. Sebab cikgu dapat 75 tu lah. Daripada mana 75 tu tadi? Cikgu kira ni. Cikgu kira ni. Mana dah? Okey. Belajar dah apa? Ni. Daripada pengiraan ni pertengahan tahun, cikgu dapat 6 orang je dapat TP 4. Cikgu target 8 tapi dapat 6. Jadi cikgu kena per dengan target cikgu, bukan per dengan bilangan murid dalam kelas. Yang ni selalu cikgu-cikgu silap. Okey. So sebab tu pentingnya TOV ETR ni. ETR ni adalah target cikgu kena letak sendiri. Lepas tu MTM ni mencapai tahap minimum. Okey. So kalau untuk tahap penguasaan 1 dan 2 adalah tidak MTM. Kalau 3, 4, 5, 6 tu mencapai MTM. Sebab tu kena ada TOV. Tapi ada cikgu tak mahu letak. Cikgu Dayang delete lah bahagian apa TOV dan ETR tu. Dia kata sekolah saya tak buat pun. Saya pun tak buat. Benda tu kena buat sebab kita nak isi borang keberhasilan bulan 3 ni kena bentang dah dekat penilai masing-masing. Jadi cikgu nak guna eviden apa untuk letak tu, takkan main hentam je kot. Agak-agak simpulan-simpulan ni dapat agak-agak daripada ni dapat satu kelas ni dapat 3 orang ke 4 orang kan. Lepas tu persen pula pada pertengahan tahun letak je main hentam. Okey. Jadi jangan cikgu. Kita buat kerja biar telus. Biar berdasarkan data, fakta, bukan auta. Okey, yang tu je dari saya. Sekian, terima kasih.